اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam. Salam pertemuan dalam perkongsian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-133 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan Wan Fairuz Mustafa, Mama Ya Hashim, begitu juga Bunga Seri Pagi, Zarina Ali. Ahlan-ahlan Haifa Najwa, terima kasih banyak-banyak. Nur Asyikin, Zahra, Kak Birasa, Haifa Najwa, ahlan-ahlan Sunshine dan juga Dapur serta semua sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, kita membicarakan tentang insan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil saja ya, saja ni. Saja hitam. Maka kita membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab sirah yang terkenal, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Maka kita mempelajari sirah untuk menambahkan kecintaan kepada baginda. Kerana jika tidak kenal, maka tidak akan cinta. Kita juga mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh baginda, susah payah Nabi, cabaran halangan yang Nabi hadapi untuk menyebarkan agama. Kita juga mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil tahu apakah akhlak sebagai seorang hamba untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita baca sirah. Kita dah tiba pada muka surat 270 dan ketika ini penulis buku membayangkan kepada kita saat getih yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin dibunuh oleh penduduk kota Mekah. Dan siapakah pembunuh-pembunuh yang telah dilantik oleh Quraisy untuk mengepung rumah Nabi, justru membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 270 kepada yang ada kitab, muka surat 270 tajuknya adalah Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung. Daripada sudut timeline, daripada sudut waktu, ini berlaku pada malam 27 Safar. 27 Safar tahun 14 kenabian. Malam yang sama, Nabi tidak lagi diizinkan untuk bermalam di Mekah dan Nabi kena tinggalkan Mekah. Kata penulis buku, sepanjang siang hari, penjenayah-penjenayah besar Quraisy menghabiskan masa mereka membuat persiapan untuk melaksanakan rancangan yang telah mereka persetujui di Parlimen Mekah. Ini kali pertama kita dah baca semalam.
Kali pertama, orang Quraisy semuanya sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Maka kita dah sebut Quraisy terdiri daripada 14 keluarga. Semua sepakat bahawa Rasulullah mesti dibunuh kecuali keluarga Nabi, iaitu keluarga Banu Hashim. Maka mereka telah memilih 11 orang yang merupakan ketua-ketua keluarga, yang merupakan penjenayah untuk melaksanakan misi tersebut. Maka inilah 12 nama yang 11 nama yang terlibat untuk membunuh Nabi SAW, tetapi Allah selamatkan Nabi. Maka yang pertama tidak lain adalah Abu Jahal, ataupun namanya Ammar bin Hisham. Abu Jahal, bahkan kita dah baca beberapa hari lepas, Abu Jahal lah yang mencadangkan Rasulullah untuk dibunuh. Abul Bakhtari kata, kita kurung sahaja. Begitu juga Al-Aswad kata, kita buang Nabi daripada Mekah. Tetapi satu-satunya orang yang mencadangkan Nabi dibunuh pada hari itu juga, malam itu juga, dan akhirnya cadangannya dipersetujui adalah Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Maka cadangan yang keji hanya boleh lahir daripada orang yang keji. Hanya boleh lahir daripada orang yang keji. Kan petang tadi dalam kitab Penawar Bagi Hati, kita dah belajar kata-kata Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, lidah adalah baridul fuad, adalah utusan kepada hati. Apa yang ada pada hati, itulah yang akan terzahir pada lidah. Maka cadangan yang keji hanya datang daripada orang yang keji. Dan orang yang keji itu adalah Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Maka antara pembunuh-pembunuh Nabi yang 11 orang yang ingin untuk membunuh Nabi, nombor 1 Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Nombor 2 Al-Hakam bin Abil As. Kita dah pernah baca tentang beliau, Al-Hakam bin Abil As. Yang ketiga, Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, ejaan dia Mim Ain Ya Ta, Mu'id. Maka ada yang menyebut Mu'id, ada yang menyebut Mu'ayyad, tapi lebih disebut Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Ahlan-ahlan Kak Zahra Alias, Muhammad Daud, Nurzila Abdul Qadir, Jumani, kemudian Taha. Terima kasih banyak-banyak. Maka Uqbah bin Abi Mu'id, kita dah pernah baca tentang hal ihwal jiran Nabi. Maka Uqbah bin Abi Mu'id, salah seorang jiran Nabi yang paling najis kepada Nabi, yang ganggu Nabi. Maka yang ketiga yang terlibat untuk bunuh Nabi adalah Uqbah bin Abi Mu'id, ujian Nabi. Yang keempat adalah Nadhar bin Haris. Kalau kita baca dalam Sababun Nuzul, ayat-ayat yang diturunkan, banyak ayat yang diturunkan berkenaan tentang Nadhar bin Haris. Maka beliau adalah yang keempat, Nadhar bin Haris. Yang kelima adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah tuan kepada Bilal bin Rabah yang seksa Bilal, jemur Bilal, hempapkan batu pada dada Bilal supaya dia keluar daripada Islam. Itu adalah Umayyah bin Khalaf. Yang kelima. Yang keenam, Zam'ah bin Aswad. Yang keenam adalah Zam'ah bin Aswad. Yang ketujuh, Taimah bin Adi. Yang ketujuh adalah Taimah bin Adi. Yang ke-8, Allahu Akbar, pakcik Nabi sendiri, keluarga Nabi sendiri. Maka yang ke-8 adalah Abu Lahab. Kita cuba bayangkan, kalaulah pakcik yang terlibat untuk menganiaya kita, bayangkan betapa perasaan emosi, marah, sedih, kecewa dan lain-lain. Kita tak boleh nak bayangkan keadaan Nabi di mana pakcik Nabi adalah salah seorang yang terlibat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ada. Maka Abu Lahab adalah salah seorang daripada orang yang ingin untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, al-iyadu billah. Maka yang ke-8 Abu Lahab.
Yang ke-9, Ubay bin Khalaf. Maka dia adalah adik-beradik dengan Umayyah bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf, dalam sebahagian sirah menyebut, Nabi SAW tidak pernah membunuh sesiapa dengan tangan baginda, walaupun di medan perang. Satu-satunya orang yang Nabi pernah lukakan dia, justru membawa kepada kematiannya, adalah Ubay bin Khalaf. Sebab dia yang paling awal mengugut Nabi SAW. Maka Nabi ketika tu waktu kat Mekah, Nabi kata, engkau akan mati pada tanganku. Ini adalah Ubay bin Khalaf. Jahat tak jahat, sampai dia adalah orang yang mati pada tangan Nabi SAW. Walhal Nabi tak pernah cederakan sesiapa, walaupun pada saat perang. Sebab Nabi tak terlibat di dalam peperangan. Ahlan Zaitun Riza, terima kasih banyak-banyak kepada yang berigi. Fauzana Muhammad Kazim, moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Maka mereka ni adik-beradik. Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Ubay bin Khalaf adalah adik-beradiknya. Yang ke-10, Nabih bin Hajjaj. Dan yang ke-11, Munabbih bin Hajjaj. Maka ada dua adik-beradik di kalangan pembunuh Nabi. Nabi dengan Munabbih bin Hajjaj, Ubay dan Umayyah bin Khalaf. Inilah 11 durjana, 11 manusia celaka yang memang berazam nak bunuh Nabi pada malam hijrah Nabi SAW. Tapi di sini kita belajar betapa cepatnya gerak kerja orang Quraisy. Mereka meeting untuk bunuh Nabi SAW siang hari Khamis. Dan mereka terus laksanakan pada malam yang sama, Khamis malam Jumaat. Mereka meeting pada 26 Safar dan 27 Safar. Mereka nak membunuh Nabi SAW. Cepat sangat perancangan mereka untuk membunuh Nabi SAW. Bayangkan Nabi pun nak dibunuh. Dan sebenarnya Rasulullah SAW bukan orang yang pertama. Kalaulah kita lihat Nabi Isa pun pernah cuba untuk dibunuh. Begitu juga Nabi Yahya dibunuh. Dan juga banyak lagi Rasul-Rasul yang lain dibunuh. Ini nak menunjukkan apabila butanya mata hati daripada melihat kebenaran, mereka sanggup untuk menghapuskan kebenaran. Dan ini pada setiap zaman ada. Apabila manusia itu hatinya dah buta daripada kebenaran, maka mereka sanggup untuk menghapuskan kebenaran dengan cara bunuh Rasul, dengan pelbagai cara yang keji dan kotor. Walhal setiap manusia lahir di atas fitrah. Tak ada manusia yang lahir jahat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sabda Nabi, setiap yang lahir manusia bersih, fitrah. Tapi bagaimana dalam tempoh hanya beberapa tahun dekat dunia, bagaimana manusia menjadi jahat. Ada yang buta daripada melihat kebenaran. Ada yang sanggup untuk bunuh Nabi SAW. Maka inilah 11 orang yang dah rancang baik bagi pandangan mereka. Mereka nak bunuh Nabi ketika mana Nabi SAW sedang tidur. Ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka bilakah mereka mula kepung rumah Nabi? Berkata Imam Ibnu Ishaq, setelah malam mulai gelap, mereka pun berkumpul di hadapan pintu Rasulullah SAW. Mereka mula kepung rumah Nabi. Bila malam melabuhkan tirai, 11 orang pembunuh ini mula kepung rumah Nabi SAW. Sambil mengintai-intai bilakah Rasulullah akan tidur agar mereka dapat terus menyerbu dan membunuh Nabi. Maka mereka intai-intai, tengok-tengok. Muhammad dah baring ke belum? Muhammad dah tidur ke belum? Apa yang Muhammad sedang buat? Maka mereka ingin untuk menunggu Nabi tidur, lalu membunuh Nabi SAW. Tapi dalam Islam, kita tak dibenarkan untuk mengintai-intai ke dalam rumah. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW bersabda, maka memberi salam
bertujuan untuk menjaga pandangan, bukan mengintai-ngintai ke dalam rumah. Pernah ada seorang lelaki intai-intai ke rumah Nabi SAW. Sebab rumah dulu bukan macam zaman kita, ada batu, ada simen. Rumah-rumah dulu ada sebahagiannya daripada pelepah kurma, daripada kayu kayan dan sebagainya. Ada seorang ni intai ke dalam rumah Nabi. Dan ketika itu pada tangan Nabi ada sesuatu benda yang Nabi guna untuk menggaru badan baginda. Maka bila Nabi dapat tahu ada orang intai rumah Nabi, maka Nabi SAW bersabda, kalaulah aku tahu, nescaya aku akan letakkan benda ini pada matanya. Innama ju'ilal iznu, sesungguhnya dijadikan sunnah meminta izin adalah untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Itu ajaran Islam. Kita tak boleh nak intai-intai ke dalam rumah. Bila kita bagi salam 3 kali, tak ada siapa jawab, maka hendaklah berbalik ataupun berundur dan pulang. Maka Nabi tak suka orang yang mengintai-ngintai ke dalam rumah orang lain. Kadang-kala nampak aurat, kadang-kala nampak benda yang tak sepatutnya nampak. Maka mereka mula intai-intai nak tengok bila Nabi tidur. Sebab mereka nak serbu dan bunuh Nabi SAW. Kata penulis buku, maka orang Quraisy begitu yakin misi tersebut akan berjaya. Yakin, overconfident. Sebab mereka kata Muhammad nak lari mana? Kita dah kepung dah rumah. Tak ada tempat dah untuk Muhammad lari. Maka begitu yakin orang Quraisy, ini overconfident. Begitu yakin orang Quraisy sehingga kan Abu Jahal dengan nada mempersenda dan angkuh berkata kepada teman-temannya yang sedang mengepung rumah itu, Muhammad mendakwa kalaulah kita ikut dia, maka kita akan menjadi raja kepada orang Arab dan Ajam. Ajam bermaksud bukan Arab. Maka Abu Jahal gelak. Muhammad, malam ni kita nak bunuh dia. Dia asyik cakap je, kalau kita ikut dia, maka orang Arab dan bukan Arab akan tunduk kepada kita. Kemudian setelah mati, kamu akan dibangkitkan. Abu Jahal ejek Nabi. Muhammad selalu kata, nanti bila dah mati, akan dibangkitkan semula. Dan mereka gelak dan ejek kata-kata Nabi SAW. Sebab itu, tidak ada agama yang menafikan kematian. Sebab nampak kematian orang yang bernyawa setiap hari. Tetapi banyak kepercayaan yang menafikan kebangkitan semula. Antaranya golongan musyrikin Mekah. Mereka memang tidak mempercayai kebangkitan semula. Mereka tak percaya tentang kebangkitan semula. Muhammad menjanji, ini Abu Jahal masih ejek Nabi. Muhammad menjanjikan untuk kamu syurga seperti taman-taman di Jordan. Jordan ketika itu adalah lembah yang indah. Dan orang Quraisy tahu Jordan kerana mereka berniaga ke Syam. Maka kawasan itu adalah kawasan yang sungguh indah. Tak seperti Mekah yang pada zaman dulu tak ada sebarang tanaman. Maka Abu Jahal ejek. Muhammad asyik sebut syurga-syurga. Dan Muhammad kata ianya adalah indah seperti Urdun yang kamu pernah lalui. Kalau kamu tak sanggup mengikutinya, Muhammad berjanji yang dia akan berupaya menewaskan kamu. Kemudian selepas mati, kamu akan dibangkitkan dan disediakan untuk kamu neraka yang akan membakar kamu. Maka Abu Jahal kata ni bukanlah dia dakwah kaum dia, tidak. Tapi Abu Jahal kata begini, dia mengejek-ngejek cara Nabi berdakwah. Muhammad kata syurga kalau orang tak ikut dia. Kalau tak ikut dia neraka. Dan mereka gelak. Sebab mereka confident yang mereka akan bunuh Nabi SAW pada malam itu. Tapi Allah selamatkan Nabi. Perancangan Allah adalah sentiasa yang terbaik. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Sambil kita dengar tentang pengorbanan Nabi ini, maka lidah kita janganlah berhenti berselawat kepada baginda Nabi SAW. Orang yang paling banyak selawat adalah orang yang akan paling dekat dengan Nabi pada hari kebangkitan kelak. Dan kita kalau kita selawat, kita tak rugi apa-apa pun. Sebab satu selawat Allah balas dengan 10 ganjaran. Man shalla alayya wahidah sallallahu biha ashra.
Satu selawat Allah gandakan dengan 10 hasanah, 10 rahmat dan kebaikan. Maka Abu Jahal ejek Nabi, overconfident, yang mana mereka akan bunuh Nabi pada malam tersebut. Manusia bila terlalu yakin kepada kemampuan diri, maka dia akan terlepas pandang tentang kemampuan Allah. Manusia apabila dia terlalu yakin dengan kemampuan diri dia, maka dia akan lupa tentang kemampuan Allah. Walhal dia sepatutnya kena ingat, tak ada apa-apa yang boleh berlaku kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kadang-kadang itulah manusia. Walhal manusia ni, kalaulah nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain kecil je. Manusia ni, bila dia terlalu yakin dengan kemampuan diri dia, macam mana Abu Jahal dan kuncu-kuncu dia, yakin yang mereka akan bunuh Nabi SAW. Manusia apabila terlalu yakin dengan kemampuan diri dia, maka dia akan terlepas pandang kemampuan Allah. Dia akan tertipu daripada melihat kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Kan macam Quraisy, bila mereka overconfident, oh Muhammad malam ni habis. Itu yang mereka sampai mempersenda, mengejek akan Nabi SAW. Maka bilakah mereka nak bunuh Nabi? Kata penulis buku, muka surat 271. Muka surat 271. Jadual pelaksanaan misi tersebut ialah setelah berlalu separuh malam. Bila dah berlalu separuh malam, itulah waktu yang mereka akan serentak bunuh Nabi SAW. Maka mereka pun bersengkang mata menanti tibanya saat tersebut. Sanggup tak tidur. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, malam ini manusia terbahagi kepada beberapa golongan. Ada golongan yang bila masuk di malam, maka digunakan untuk perkara yang Allah suka, beruntung. Ada golongan yang bila masuk di malam, maka dia mula melakukan kejahatan dan maksiat. Dan ada golongan yang dia tak dapat baik dan buruk, itulah golongan yang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan tak buat apa-apa. Tidur pun mungkin dia tak baca doa. Kalau dia baca doa dapat pahala, amalkan amalan Nabi dapat pahala. Maka ada orang malam digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang malam digunakan untuk menjauhkan diri daripada Allah, daripada maksiat dan dosa. Maka mereka sanggup bersengkang mata, sanggup tak tidur sepanjang malam, nak tunggu separuh malam untuk mereka serentak membunuh baginda Nabi SAW. Kita pun tak tahu kenapa mereka nak bunuh Nabi. Tak ada orang yang lebih baik akhlak, lebih sempurna budi pekerti daripada Nabi SAW. Kata penulis buku, maka orang Quraisy pun 11 orang yang kita baca tadi bersengkang mata menanti tibanya saat tersebut. Masya Allah. Akak-akak, tuan-tuan bagus bersengkang mata nak dengar sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan mata ini menjadi mata yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis buku, walaupun mereka dah bersengkang mata nak bunuh Nabi, kata penulis buku, akan tetapi Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara yang ia tetapkan padanya kekuasaan langit dan bumi. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang Allah nak. Manusia, makhluk, tak ada yang boleh melawat kehendak Allah. Maka orang Quraisy, mereka dah overconfident. Malam ni Muhammad mereka bunuh. Tak ada tempat nak lari. Tapi kata penulis buku, Allah pun ada perancangan dia. Allah pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah menjadi hinanya orang Quraisy, di mana mereka tak sedar pun Nabi SAW keluar daripada celah-celah kepungan mereka. Kata penulis buku rahimahullah, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Allah melindungi segala-galanya
dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terlepas daripada kekuasaan Allah. Allah melakukan sebagaimana yang diberitahu sebelum itu kepada Rasulullah. Allah ingatkan peristiwa pembunuhan Quraisy ini kepada Nabi dalam satu ayat yang ringkas. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bika, dan ingatlah wahai Muhammad ketika mereka orang-orang musyrikin Mekah, mereka menjalankan perancangan jahat terhadap kamu. Mereka mesyuarat. Maka apakah perancangan jahat Quraisy kepada Nabi? Yang pertama, liyusbituk, mereka nak memenjarakan kamu. Namun pandangan ini ditolak. Yang kedua, au yaqtulu, mereka nak bunuh kamu. Dan ini diterima oleh parlimen Quraisy. Dan yang ketiga, au yukhrijuk, mereka ingin untuk mengusir kamu daripada Mekah. Maka Allah mengingatkan, wa yamkurun, dan mereka boleh merancang. Wa yamkurullah, dan Allah juga ada perancangan. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang menggagalkan perancangan jahat. Allah lah sebaik-baik perancang. Allah lah sebaik-baik perancang. Maka orang Quraisy dah dahsyat dah perancangan mereka. Berapa orang kepung rumah Nabi, bunuh Nabi pada waktu tengah malam. Segala perancangan mereka lengkap. Tapi Allah ingatkan, Allah juga ada perancangan. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah juga ada perancangan. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Sebab itu kata para ulama, apabila kita dah berikhtiar, kita dah merancang, bakinya serahkanlah kepada perancangan Allah. Kita dah usaha, itu adalah tuntutan kita sebagai manusia, berikhtiar dengan asbab. Kita dah merancang, dah doa, dah usaha. Tetapi bakinya serahkanlah kepada perancangan Allah. Yakin kepada Allah. Sebab Allah adalah sebaik-baik perancang. Wallahu khairul makirin. Kadang-kadang kita inginkan sesuatu, kita inginkan A, tapi Allah tak bagi. Perancangan Allah lebih baik. Belajar untuk yakin terhadap ketentuan Allah kepada kita. Walaupun setelah kita dah berusaha, dah berikhtiar, dah berdoa, belajar untuk yakin terhadap ketentuan Allah buat kita. Allah sebaik-baik perancang. Maka bayangkan Nabi SAW dah dikepung. Maka bagaimana Rasulullah tinggalkan rumah? Ini kita akan sambung esok insya-Allah. Kita dapat baca semuka lebih. Esok kita sambung muka surat 271. Maka terima kasih kepada semua. Setiap hari jam 11 malam kita akan berkongsi daripada kitab sirah Nabi SAW. Terima kasih yang bersama Haifa Najwa. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga Fuad untuk gift. Terima kasih banyak-banyak. Puan Nur Syidi, Akbar dan juga Sunshine. Sahabat-sahabat yang lain, Hashimah Musa, Nurul Hani, Nur Asikin, Dorangan FB, Dipah Miko, Nurjan Karamdat, Farida Abdul Rahim, Hadijah Talib Bunga Lawang, Abu Zurah, Zulkarnain, Muhammad Musaddiq, Kamiza Muhammad Amil, Abu, kemudian Fatimah Nurdin, Kak Tun Ngaji, serta semua sahabat-sahabat yang terima kasih banyak-banyak semua yang bantu share, yang bantu komen, yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Esok ada kuliah subuh, pengajian kitab Jangan Bersedih. Jangan bersedih, maka jemput join buat yang berkelapangan insya-Allah. Esok kuliah subuh dan 8.30 pagi Hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.